Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Faizuri bin Muhammad Akhil. Saya adalah seorang penyelidik bebas dan juga memiliki satu training center untuk teknikal. Tetapi hari ini saya bukan nak bercerita tentang teknikal, tapi saya nak bercerita tentang peradaban kemanusiaan ni mengikut Islam lah. Dan saya nak nyatakan dengan jelas dekat sini, saya bukan ustaz, saya bukan tuan guru ataupun saya bukan ahli yang mengajar agama. Cuma daripada research ni tadi, kita berdasarkan daripada Quran, apabila tergerak di hati untuk membaca tafsir-tafsir Quran ni, dan masya-Allah kita terjumpalah perkara-perkara yang sangat menakjubkan, ya, dan merujuk kepada satu kisah cerita yang saya tonton. Saya dah tonton berkali-kali dah, tapi saya nak tekankan kat sini, sekiranya ada fakta saya yang tak betul ataupun bercanggah, minta tuan-tuan guru dekat luar sana ataupun ada profesor-profesor yang ni betulkan balik lah. Sebab data-data yang saya dapat ni ialah daripada riwayat At-Tirmizi, Al-Basri, Ibnu Katsir, Ibnu Asakir, even daripada Ibnu Abbas sendiri. Tapi research saya ni baru 2-3 bulan lepas. Ini disebabkan oleh ada satu rancangan yang rancangan TV berbayar yang saya tengok, yang dikeluarkan oleh Graham Hancock. Dan dia ni selalu mendapat bidasan daripada mainstream ekologis ataupun ekologi-ekologi pada masa ini, sebab percanggahan pendapat yang dia jumpa, yang mana ada data-data tu seolah-olah menyembunyikan fakta yang sebenar. Okay? So tajuk dia The Ancient Apocalypse. Ancient Apocalypse. Betul kan? Okay. So yang menarik dia ialah dia menceritakan tentang berlakunya peradaban manusia ni selepas nama ni Younger Dryas ataupun End of Ice Age, yang pada BP-nya ialah iaitu before present, tahun dikira sebagai 11,700 tahun yang dulu. Kalau dulu kita panggil BCE, ya, before century. And then dan sekarang ni kita, bila BP itu maknanya before present, maknanya now before. Okey, maknanya kalau kita sekarang ni 2020, kita tolak balik, umur dia lebih kurang 9,700 tahun dahulu. Maknanya selepas dunia ni dah aman daripada perubahan-perubahan yang drastik dan cukup hebat, di mana dikatakan bahawa Nabi Adam pernah berkata kepada Nabi Idris yang dunia akan mengalami 2 kali kemusnahan yang besar, iaitu pertama kebakaran, 2 banjir besar. Jadi kemungkinan besar kebakaran seluruh dunia tu dah berlaku, sebab banjir besar dah berlaku zaman Nabi Nuh. Nabi Adam kata akan berlaku 2. Maknanya ada berlaku pada zaman sama ada antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Jadi ada berlaku. Jadi yang kebakaran tu tak jumpa lagi, tetapi ada dinyatakan dalam kitab Genesis. Genesis ni maknanya sekarang ni yang saya jumpa lah, dia kata adalah Taurat. So Genesis ni ada 4 chapter. Jadi saya pun tak pasti. Jadi kalau ada yang betul-betul profesor yang di luar sana yang faham tentang benda ni, tolong komen lah, tolong komen. Tolong jangan hentam lah komen, sebab kita nak dapatkan orang kata apa, betul-betul sejarah yang betul. Takkanlah 1000 tahun Nabi Adam hidup masih dianggap sebagai simple hunter gatherer, maknanya masih berpakaian seperti Flintstone, pergi memburu, kan simpan makanan dan sebagainya. Jadi ini kalau kita tengok dalam Quran pun bercanggah sebenarnya, sebab selepas Nabi Adam AS dan isteri Hawa makan buah tu, ya betul, gugur baju tu, sebab tu baju syurga, right? Dan tapi sebelum Allah turunkan Nabi Adam ke bumi, Allah bagi satu set pakaian setiap seorang, dan Nabi Adam jatuh di tempat lain, Hawa isteri Nabi Adam jatuh tempat lain, dan akhirnya mereka bertemu. Yang dikatakan hari inilah, Masya Allah, hari ini hari Arafah, kan? Jadi kalau Arab semalam lah, kita hari inilah 9 hari bulan, betul? Besok insyaAllah kita akan. Jadi bila saya tengok dokumentari itu berulang kali,
Terutama sekali apabila sampai dekat satu tempat yang dipanggil Göbekli Tepe di Turki dan juga Kerahan Tepe. Dan dua-dua Göbekli Tepe ni tempat kalau ditengok pada tu adalah satu binaan yang sangat dahsyat. Dia punya tu besar dengan batu dia 5, 10, 20 tan tu maknanya kan. Dan ada satu pillar tu, dia panggil pillar nombor 43. Dia ada tunjuk gambaran Scorpius, maknanya bulan kan, pieces dan sebagainya, seolah-olah macam nak menunjukkan tarikh akan berlaku sesuatu. Dan yang menarik dia ialah Göbekli Tepe ni tadi ditimbus. Ini yang cantik ni. Maknanya dia bukan ditinggalkan macam tu saja seperti piramid Cholula, piramid yang hebat-hebat macam di Gaza, kuil Karnak di Mesir, Gaza pula, sorry. Di Mesir, saya nak sebut piramid Giza sebenarnya, tersebut Gaza, minta maaf Dan kalau macam Cholula di Mexico, and then di Peru Mayam punya ni dan sebagainya. Dan ada sebahagian yang dilukis di dinding tu menunjukkan ada satu makhluk ataupun makhluk manusia lah, contoh manusia yang ada robe, pakai bertudung dan sebagainya, yang di sekelilingnya ditunjuk satu kebakaran yang besar, dan ke tepi pula ditunjuk macam ombak yang besar. Jadi orang yang menginterpretasikan mural tu tadi kepada Mr. Graham ni tadi, dia kata memang ada berlaku kebakaran besar dan banjir besar. So ini dua benda yang dikatakan bahawa Nabi Adam pernah bercerita kepada Nabi Idris, alaihissalam. Alright. Now, merujuk kepada perkara tu pula tadi, apa yang membawa saya berminat untuk menjalankan uji kaji ni ialah seperti mana Mr. Graham Hancock ni tadi. Maknanya dia tak boleh terima dah bulat-bulat apa yang ekologi sekarang ni bagi tahu, sebab dia dapati memang dia orang ni macam ada sumber-sumber yang dia nak cuba sembunyikan, dan saya dapati memang adalah betul. Jadi bila kita tengok umur dunia selepas last of Ice Age ni tadi, ataupun dia panggil Younger Dryas, dan kita ambil sehingga umur Nabi Muhammad SAW ialah 7,800 tahun daripada Nabi Adam. Dan kalau kita campurkan daripada Nabi Muhammad SAW, kalau ikut hijrah tambah lagi 1440. Jadi kalau 1440 kat sini dah 9200. Kalau nak ikut Last of Ice Age 9700. Maknanya beza dalam 500 tahun. Dan kalau kita ambil pula 20 campur dengan 7800 tahun, jadi 9800 tahun. Jadi maknanya kena sangat dengan Last of Ice Age. Dan pada pendapat saya yang tak profesional ni tadi, hanya berdasarkan pada numbers yang ada, dan juga dengan jumlah Nabi 25 dan juga jarak antara yang lain tu tadi, maknanya kena. So Nabi Adam ni diturunkan ke bumi selepas Allah Ta'ala dah selesaikan semua keperluan-keperluan manusia yang sepatutnya ada di bumi. Dan saya nak research ni, sebenarnya saya nak fund lah kan, dana untuk meneruskan research ni. Sebab kalau setakat duduk depan komputer, dapatkan data, saya hanya ambil daripada orang lain. Dan ada juga yang saya baca daripada Profesor Rohaya mengenai tentang anak Nabi Adam dan sebagainya. Dan beliau bersetuju yang bahawa Hawa, isteri Nabi Adam AS, nenek kita tu hanya mengandung 9 kali. Ada yang kata 12 kali dan ada yang berkata berkali-kali. Alright. Dan maknanya 9 kali, setiap kali bersalin keluar 2 kembar, maknanya 4. Okey, maknanya itu yang pertama, Habil dengan isteri dia. Habil dengan isteri dia, sorry. Okey, jadi maknanya 4. Dan seterusnya. Kalau 4 kali 9 baru 36. Jadi pada 36 tu tadi dah bagai-bagai. Tapi kalau kita baca dalam Genesis dan juga ada sebahagian daripada Bible yang menyatakan bahawa sehingga Nabi Adam ni sahaja pada zaman baginda hidup tu ada 400,000 yang kita tak boleh nak buktikan dan kita pun tak tahu. Okey. Jadi bila sebut 400,000, persoalan saya simple. Macam tu punya ramai, kalau kita kan macam dekat Malaysia ni kan, saya lahir tahun 72. Maknanya dah 50 tahun pun kita tengok pembangunan sana sini makin dahsyat, betul? Daripada handphone tekan button A, button B, sekarang ni dah jadi smartphone. Betul tak? Okey. So bila smartphone, maknanya zaman tu berubah dan berlaku peningkatan daripada segi teknologi, right?
Okey, kalau kita yang baru hidup mungkin daripada 1511 zaman Hang Tuah sampai sekarang ni, kalau kita tengok baru dalam 700 tahun dah macam ni punya canggih kan. Jadi kalau zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Idris sampai ke Nabi Nuh 1000 tahun lebih, takkanlah tak ada perubahan apa-apa. Takkanlah masih simple hunter gatherer, betul tak kan? Dan kita pun dah tahu bila malaikat-malaikat serta iblis pada masa itu mempertikaikan keputusan Allah Ta'ala yang surah Al-Baqarah, betul? Kenapa nak cipta satu makhluk yang akan membinasakan, bunuh sana sini apa benda semua. Tapi Allah kata apa? Aku tahu apa yang kau tak tahu. Lepas tu Allah tanya pada malaikat apa benda ni. Malaikat tak ada jawab. Malaikat kata sesungguhnya kami tidak tahu apa-apa selain daripada apa yang telah kau ajarkan kepada kami, betul? Lalu Nabi Adam pun menceritakan semua nama-nama benda yang ada yang Allah Ta'ala tunjuk tadi. Betul tak? Maknanya Nabi Adam dah memang been equipped dengan pengetahuan. Okey. Bila nak sebut dengan pengetahuan ni tadi, apa yang specialnya sangat sampai saya nak buat video ni kan, lepas tu saya nak buat research. Okey. Jadi bila buat bacaan sendiri, kita baca sikit-sikit lagi tafsir Quran kan. Jadi jumpalah satu ayat tu dalam surah An-Najmi ayat 49, dan bahawa sesungguhnya dialah Tuhan pencipta bintang Syikra. Jadi saya pun terfikir, selalunya Allah Ta'ala kata kami jadikan bumi ni, bulan bintang sebagai penunjuk jalan untuk kapal berlayar dan sebagainya kan. Tapi tiba-tiba Allah kata bahawa sesungguhnya dialah Tuhan pencipta bintang Syikra. Jadi bila saya buka dalam internet, saya cari Syikra, akhirnya dia merujuk hanya kepada satu bintang, iaitu bintang Sirius. Bintang Sirius ni dinyatakan bahawa satu bintang yang sangat terang. Okey. Sangat terang ya. Alright. Lepas tu baca lagi, jumpa pula dalam surah Ar-Rahman, saja nak jadikan contoh untuk video kali ni. Mungkin panjang sikit, mungkin pendek, wallahu a'lam. Alright. Iaitu daripada surah Ar-Rahman ayat 17, Tuhan yang mentadbirkan dua timur dan Tuhan yang mentadbirkan dua barat. Masya-Allah, saya kata ini dahsyat ni. Kan takkan kita nak kata Allah Taala tipu. Sedangkan kita tahu semua ada satu barat dan satu timur. Betul tak? Tetapi inilah kehebatan dan kebesaran Allah Taala yang kita tak tahu. Kan mungkin ceramah-ceramah di masjid-masjid tak pernah cerita pasal benda ni. Mungkin Ustaz Auni ada, mungkin saya tak jumpa lagi dia punya tu. Mungkin Ustaz Bad Timbalan Mufti faham pun tahu, tapi kita tak jumpa lagi benda ni. Saya harap kalau video ni sampai dekat dua-dua tokoh besar ni yang mana tahu tentang sejarah dan bagai ni, kalau boleh communicate dengan saya kan, kita boleh buat research sama-sama, dapatkan dana kan daripada NGO Islam ke Universiti Islam ke, kita teruskan lagi. Supaya nak buktikan sebenarnya 1444 tahun dulu Allah Ta'ala dah cerita dah dekat Nabi Muhammad SAW. Dan saya percaya tentu ada kisah-kisah sirah-sirah Nabawiyah yang datang daripada Nabi Rasulullah SAW menceritakan dengan detail setiap satu Nabi, 25 Nabi Ulul Azmi ni tadi. Yang kita tahu Nabi-Nabi biasa ada beratus ribu kan, jadi itu terlampau banyak, jadi kita pun tak tahu sebenarnya. Betul? Sebab kalau kita ambil contoh Hari Raya Haji sekarang ni, tuan-tuan bayangkan apa yang kita tahu betul-betul tentang Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim kita tahu panjang cerita dia dengan doa-doa Nabi Ibrahim supaya anak cucu dia solat dan sebagainya, betul? Pecahkan bahala yang besar pada zaman baginda. Dan Nabi Ismail, ibu dia Siti Hajar yang ditinggalkan di Mekah. Dan tengok Masya Allah Mekah sekarang ni berkat daripada doa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail serta Siti Hajar. Dan kita tahu Nabi Ibrahim juga ada isteri seorang lagi yang dinamakan Siti Sarah. Yang akhirnya Siti Sarah pun ada anak nama Ishak dan keturunan dia ada Yaakob dan ada Nabi Yusuf dan sebagainya. Kalau saya salah, tolong betulkan. Alright? Sebab ini cuma fakta sejarah yang saya baca. Okey. Tapi apa yang kita tahu tentang Nabi Ismail? Takkan kita tahu dua cerita? Saya masukkan saya lah kan. Saya tahu dua cerita je. Maknanya Nabi Ismail pernah tolong Nabi Ibrahim AS bina balik Kaabah. Dan kisah ni lah, korban ni. Yang disembelih takluk, akhirnya Allah gantikan dengan kibas. Betul? Persoalan dia yang kedua, kalau Nabi Ismail ni, masa bila Nabi Ismail, baginda tahu yang baginda adalah seorang Nabi. Of course kita tahu kebanyakan Nabi diangkat darjat pada umur dia 40 tahun. Kalau saya salah, tolong betulkan.
Baik, ini research yang saya nak kita. Sebab apa? Pembangunan dunia ni tadi sebenarnya adalah berdasarkan daripada Nabi. Nabi yang berpengetahuan agama, Nabi sebenarnya Nabi Allah Ta'ala bagi pengetahuan secara keseluruhan, banyak. Tetapi Allah Ta'ala bagi juga kepandaian kepada manusia-manusia yang sedia ada. Betul? Untuk pembangunan rumah supaya bumi Allah ni tadi diimarahkan dengan cara yang betul. Alright? Jadi dalam masa 1000 tahun, Nabi Adam, Nabi Syed dan juga Nabi Idris serta Nabi Nuh. Ada 4 Nabi. Okey, Nabi Syed ni masa bila pula? Nabi Syed, S-Y-I-T-H, Syed. Okey. Bila Habil meninggal dunia disebabkan pergaduhan antara Habil dengan Habil tu tadi. Jadi selepas 100 bukan 105 tahun, ada selepas 130 tahun. Nabi Adam dikurniakan pula Syed untuk gantikan si Habil. Untuk gantikan Habil. Okey, so Nabi Syed 130 tahun selepas tu. Dan of course, kita tahulah generasi dia banyak. 1000 tahun kot. Takkanlah cuma ada 100 keluarga saja, betul tak? Jadi kalau kita tengok pula dalam daripada Book of Genesis ni tadi, daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh lebih kurang 1100 tahun. Okey, tak apalah, tak ada masalah lah kan. Itu sebab kita ambil fakta sejarah saja. Dan Nabi Nuh dikatakan berumur 1050 tahun mengikut pendapat Ibnu Abbas. Ini kita ambil daripada sejarah Islam, Ibnu Abbas. Dan kita relatekan juga ada bacaan-bacaan yang dikeluarkan oleh riwayat At-Tirmizi, Al-Bashri, Ibnu Katsir, Ibnu Asakir, dan juga ada dalam Al-Mustadrak Ibnu Abbas. Maknanya ada. So saya percaya sebenarnya Nabi SAW, Nabi Muhammad kita, ada diceritakan tentang Nabi-Nabi ni, tetapi hadis-hadis tu duduk dekat mana kita tak tahu. Saya tak tahu. Kan mungkin ada scholars yang dekat luar sana tu tahu. Betul tak? Sebab di hujung ayat surah Yusuf sebelum habis, saya lupa ayat berapa, tapi Allah Ta'ala ada berfirman bahawa menyatakan bahawa begitulah apa yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, sedangkan kamu tak ada di situ. Nampak? Jadi maknanya Allah Ta'ala cerita. Cumanya sejauh mana sekarang ni hadis yang ada tentang cerita-cerita tentang Nabi ni tadi, siapa yang ada pegang dekat mana, mungkin ada dalam koleksi persendirian, koleksi diraja, sama ada diraja yang di Malaysia ke, ataupun Arab Saudi, ataupun di mana raja di mana, ataupun di mungkin di kalau orang Jerman ni dipanggil bibliotek, Allahu Akbar, Kutubkhanah lah. Saya ingat nama-nama Kutubkhanah, library. Allahu Akbar, susah sangat nak ingatnya nama library. Okey, so maknanya kan dah di apa orang kata maknanya mesti ada perubahan dan mesti ada kehebatan. Okey, contoh kalau kita tengok masa berlakunya kisah Habil dan Qabil, masa dua beradik ni bergaduh, dikatakan bahawa Allah memerintahkan Nabi Adam pergi ke Mekah untuk membina Kaabah, iaitu Kaabah yang pertama. Masa ni dua beradik tu bergaduh. Kan? Bukan bergaduh lah, si Qabil ambil kesempatan bila bapak dia tak ada. Betul. Alright? Tetapi pada masa bila umur berapa, yang tu saya tak jumpa. Okey. Now, dan bila Nabi Adam balik, tengok benda ni dah berlaku. So biasalah bila bapa tengok anak, sedih lah kan. Jadi pada masa tu kita pun tahu Allah Ta'ala hantar dua burung gagak tunjuk pada Qabil macam mana nak buat. Betul? Dan pada bacaan yang seterusnya, apabila Nabi Adam hampir meninggal, baginda mengarahkan anak dia 4 orang. Jadi anak ni yang mana tak disebut, untuk mencari kot-kot lah ada buah-buah syurga di dunia yang serupa macam di dunia. Dalam perjalanan pergi cari itu, anak 4 orang ni bertemu dengan anak 2 orang bertemu dengan 4 malaikat terbalik. 4 malaikat. Jadi malaikat ni kata pada anak 2 orang ni, mungkin juga si Set dengan Qabil, maknanya Qabil pun umur panjang lah. Okey. Tapi ni ada cerita lain pula. Banyak cerita, terutama sekali bila dalam kitab Genesis lah, terutama sekali ada banyak cerita. Okey.
Dia kata tak apa balik. Sebab masalahnya ialah sekarang ni sebenarnya bapa kamu tu memang dah gering sangat dan akan meninggal. Alright. Jadi 4 malaikat ni tadi memandikan Nabi Adam alaihissalam, mengkafankan Nabi Adam alaihissalam, dan 4 malaikat ni datang bukan tangan kosong, dengan cangkul, dengan apa ni kain kafan, dengan apa tu timba, dengan apa untuk mandi, cebok untuk mandi dan sebagainya. Okey. Lalu dikatakan kepada 2 anak ataupun keturunan Nabi Adam alaihissalam ni tadi, inilah caranya untuk kamu apabila kamu nak menanam saudara si-Islam kamu. Okey. Jadi di situ tak dinyatakan pula adakah wafatnya Nabi Adam tu tadi adalah manusia kedua selepas Habil ataupun tidak. Ni pun kita tak tahu. Tetapi kalau nak ikut cerita tu tadi, kalau tak silap ini daripada Maudu Arab dan juga ada some website Indonesia yang saya jumpa. Diajarkan oleh 4 malaikat kepada keturunan Nabi Adam yang ada pada masa itu, terutama sekali ada 2 anak Nabi Adam. Maksud kata mungkin juga adalah kematian yang pertama selepas Habil. Jadi Allah Ta'ala nak ajar manusia sekelilingnya macam mana nak mengkebumikan jenazah orang Islam pada masa itu. Okey, satu. Berbalik kepada peradaban tu tadi. Jadi bila kira balik, kena dengan numbers tu tadi. Jadi bila kita tengok selepas Nabi Adam, Habil dan Qabil, yang dikategorikan Nabi ialah yang kedua ialah Nabi Syed, iaitu anak Nabi Adam yang ketiga. Iaitu Nabi Syed dilahirkan selepas 130 tahun. Okey, selepas 30 tahun. Dan selepas tu Enosh, anak kepada Nabi Syed, iaitu selepas 105 tahun. Lepas tu Kenan, Mahalalel, Jared ataupun Yared ataupun Yared. Dan lepas tu baru Nabi Idris ataupun dinamakan Enoch, E-N-O-C-H, Enoch. Jadi Enoch ni dilahirkan selepas 162 tahun. Yared dapat Enoch selepas, iaitu Nabi Idris 162 tahun. Tapi kita tahu kan sejarah Nabi Idris umur tak panjang kan. Jadi secara keseluruhan 365 tahun lah lebih kurang. Jadi Nabi Idris melahirkan datuk kepada Nabi Nuh, iaitu Methuselah, dan bapa kepada Nabi Nuh, iaitu Lamir. Dan jarak di antara satu sama lain ialah lebih kurang 200, sini 252 campur dengan 182, jadi maknanya 434 lebih kurang. So maknanya bila Nabi Nuh dilahirkan, iaitu selepas 987, maknanya Nabi Idris pun dah meninggal, Nabi Adam pun dah meninggal. Dan ada satu riwayat yang saya baca menyatakan bahawa Nabi Idris telah berperang dengan kaum Qabil. Kaum Qabil maknanya suku Sakat Qabil, dia punya keturunan dia, yang mana Allah telah memenangkan Nabi Idris. Dan ini juga dinyatakan bahawa sebagai satu peperangan yang besar pada ketika itu. Sama ada peperangan yang pertama yang besar ataupun ada sebelum tu peperangan-peperangan yang lain, wallahu alam. Jadi persoalan ni yang timbul dalam 1000 tahun ni pula, maknanya ada berapa negara ataupun berapa peradaban sebenarnya. Kan? Sebab bila kata berperang antara satu sama lain ni, selalunya mesti ada 2 puak lah. Betul tak? Ataupun 2 puak, 2 kawasan ataupun 2 negeri, betul tak? Jadi maknanya Nabi Idris ni tadi, kita ambil keturunan Nabi Syed lah kalau nak ikut. Nabi Syed, isteri dia tak jelas. Sebab kalau dalam tulisan Profesor Wahya pun, beliau menyatakan bahawa kemungkinan dilahirkan bersama, maknanya baginda nikah dengan kembar dia sendiri ataupun ada keturunan yang lain. Wallahualam. Ini kita tak tahu sebab cerita lama. Okay. Profesor Wahya, kalau you dengar saya punya video ataupun nampak video saya ni, kalau tak betul tolong tegur. Kalau betul, kalau rasa kita boleh nak buat kesinambungan, saya memang berharap sangatlah ada universiti-universiti Islam ataupun NGO Islam ataupun badan persendirian yang nak menaja research ni tadi, sebab dia memang pada saya sangat menarik dan dia menceritakan perkara yang sebenar.
Dan of course lah, siapa yang taja saya tu, hak cipta tu akan of course jadi dia punya lah. Okay, alright. Okay. Jadi bila sampai dekat situ, kalau dalam Genesis dia kata pada masa tu umur Nabi Adam ialah 600 tahun bila berlakunya banjir besar. Ini ada sedikit kontradik lah kan. Tapi dalam Quran dan dikuatkan dengan pendapat Ibnu Abbas menyatakan bahawa 950 tahun umur Nabi Nuh ketika berlakunya banjir besar. Sebab Nabi Nuh dah berdakwah selama 950 tahun. Sehinggalah Nabi Nuh, kalau bahasa kita ni, Nabi Nuh AS kata, aku dah give up, ya Allah, aku dah dikalahkan oleh diorang ni. Bayangkan 950 tahun, ada berapa? 93 pengikut aja. Bayangkan. Dan kita ni semua sebenarnya adalah descendant ataupun keturunan daripada masyarakat yang naik atas bahtera Nabi Nuh tu tadi. Sebab masa Nabi Nuh punya banjir besar tu, Allah Ta'ala tenggelamkan satu dunia. Habis. Tak ada yang survive. Okay, tak ada yang survive. Alright. Dan selepas banjir besar, Ibn Abbas kata Nabi Nuh AS hidup ada 60 tahun lagi. Makna 40 tahun diangkat sebagai Nabi, 950 tahun berdakwah 1990, tambah 60 maknanya umur Nabi Nuh secara keseluruhan adalah 1050 tahun. Okey, cantik. 1050 tahun, agak-agak peradaban dunia pada masa tu macam mana? Ini tak masuk lagi cerita Plato yang menyatakan bahawa datuk dia pernah berhijrah ataupun pernah melancong lah bahasa kita sekarang ni ke Mesir, dan ada rabai ataupun Sami kuil di Hinu menceritakan tentang Atlantis yang mana masa tu berapa ribu tahun dah dulu, betul? Dan keindahan kota-kota dia macam mana, betul? Okey. Jadi bila cari, terjumpa pula ada satu cucu terakhir daripada keturunan Nabi Syed, iaitu Rohail. Jadi ini jumpa dalam Old Testament chapter 8. Okey, ini sebab sejarah. Janganlah ingat saya nak ni, bukan tak saya tak menaikkan siapa-siapa. Kitab Al-Quran saya sebagai Muslim adalah yang teragung dan sebagai rujukan utama. Tetapi ini melalui bacaan-bacaan. Dan yang menariknya dekat situ ialah dia menceritakan bahawa Rohail ni membantu Sukrak nak sebut pun Sukrak ni gegasi. Dan kita tahu Nabi Adam tinggi 60 hasta. Kalau dalam kiraan meter lebih kurang 27-29 lah. Hawa rendah sikit lah. Alright. Dan anak-anak yang dilahirkan oleh Nabi Adam AS ni tadi tidak mengikut saiz ayahanda dia. Ada yang kecil, ada yang besar. Tetapi dalam Old Testament ni tadi, dia menyatakan bahawa Cain ni Qabil lah. Okey, dia minta Rohail, okey, adik kepada Nabi Syed ni tadi, untuk membantu dia jaga kerajaan, mentadbir. Dan Rohail bersetuju dan dia jadi Perdana Menteri di Sukra, di Mountains of Kaf. Dan dia terletak di tengah-tengah dunia. Mountains of Kaf ni maknanya dia ada di tengah dunia. Saya tak baca habis lagi. Maksudnya di mana? Okey, maknanya dia daripada segi geologi, maknanya dia ada tempat. Maksud dia sekarang ni ialah ini selepas ni masa Nabi Syed. Mana Rohail ni mana dikatakan cucu terakhir Nabi Adam. Kata dia orang lah. Okay. Now, so maknanya ada negeri lain, ada negara lain. Kalau kata center of earth, kita pun tak tahu kat mana. Mungkin boleh jadi Malaysia. Ataupun dekat Armenia ke mana-mana, wallahu a'lam. Betul? So sebab ada juga berlaku cerita, iaitu pada zaman Nabi Idris berlaku peperangan menentang
Qabil, dan akhirnya Qabil kalah dan keturunannya semua habis. Mati. Maknanya tak ada. Kan? Wallahu a'lam. Okey, jadi kita kena tengok macam tu. So maksud kata dekat sini, apa yang berlaku pada Nabi Nuh, pada umur Nabi Nuh 990 tahun, dan pada umur dunia pada masa tu dah 1300 tahun lebih. Betul tak? 1300 tahun lebih. Jadi kalau kita tengok beza antara 1 hingga 1300 tahun lebih, seolah-olah macam masa zaman Nabi Muhammad dilahirkan macam sampai ke zaman kita 1444 tahun, betul? Berapa besar perbezaan dia, betul? Okey. Jadi maksud kata memang ada peradaban yang moden pada masa itu yang telah mencapai satu tahap astronomi yang sangat hebat. Satu tahap astronomi yang sangat hebat. Dan pada bacaan yang lain, ni yang terbaru saya jumpa semalam. Bila nak di-comparekan ataupun nak di-relatekan dengan Göbekli Tepe tadi di apa kata ni, di Turki, yang ditimbus, bukannya ditinggalkan, ditimbus. Maknanya ada yang menimbus, ada yang membina dan ada yang menimbus. Dikatakan bahawa Nabi Syed ada membina dua jenis pilar. Okey, ada membina dua jenis pilar. Yang satu pilar dibuat daripada bata, dan satu pilar lagi dibuat daripada batu. Okey, satu pilar lagi dibuat daripada bata, satu pilar lagi dibuat daripada batu. Okey. Kenapa saya ceritakan benda ni ialah sebab di Göbekli Tepe, di Göbekli Tepe ada apa ke nama ni, ada pilar, nombor pilar 43 tu tadi. Ada, dia tunjukkan tentang astronomi, dan menceritakan tentang astronomi dan sebagainya. Tetapi yang dinyatakan dalam tu adalah, dia kata Syiriat. Dia sebut nama tempat tu adalah Syiriat. Jadi bila Syiriat, dia orang seolah-olah macam menyatakan bahawa yang kedudukannya adalah di Syria. Tetapi sebenarnya tak ada siapa tahu yang kedudukannya di mana. Jadi untuk meneruskan kajian ni tadi, maknanya kita perlu pergi ke dalam lebih dalam lah, untuk melihat kat mana sebenarnya betul ataupun tidak. Sebab seolah-olah sebab dalam pilar tu ada menyatakan satu, apa yang Nabi Adam ceritakan kepada Nabi Syed tentang satu kebakaran dunia yang akan berlaku. Jadi itu satu. Yang kedua, banjir besar yang akan berlaku. Mungkin tak apa yang berlaku dekat Göbekli Tepe di Turki ialah sebelum berlakunya banjir besar, diorang tutup semua tapak-tapak astronomi diorang tu supaya terjaga dengan baik. Sebab kalau ditinggalkan dalam keadaan batu bata, berlaku banjir yang besar. Banjir ni bukan macam kita isi air kolam tu. Bukan. Dia datang dengan air yang sangat ganas, kau-kau punya gugak. Sebab diceritakan juga ketika tu Nabi Adam sendiri di lambung ombak yang besar dan yang tinggi dan sebagainya, betul. Semasa ketika apabila dia bercakap dengan anak dia yang dahaka tu tadi, tak nak ikut, lalu mereka dipisahkan oleh satu ombak yang besar. Itu Allah yang cerita. Okey. Dan sepatutnya Allah cerita betul lah. Saya je lah kena sebut Allah A'lam, takut saya sebut salah. Okey. So, nak relatekan balik, maknanya peradaban yang hilang tu sebenarnya bermula daripada
Saya rasa memang bermula daripada Nabi Adam lah. Sebab Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan ilmu. Betul? And then dan juga keturunan-keturunan dia, betul. Soalan dia yang kedua ialah, berapa negara yang wujud ketika peradaban tu tadi, dalam masa 1300 tahun tu tadi? Dan yang ketiga, adakah kerana kederhakaan masyarakat Nabi Nuh sahaja, iaitu single civilization, lalu Nabi Nuh diutuskan kepada masyarakat dia yang di situ, ataupun sebenarnya ada lagi peradaban-peradaban yang lain di dunia pada masa itu, sebab masa Nabi Nuh tu hidup, kalau nak ikut 987 tahun, Kenan masih hidup, Mahalalel masih hidup, Jared pun masih hidup, of course Nabi Isa. Matusalah dikatakan meninggal dunia. Okey. Matusalah meninggal awal. Alright. So macam mana? Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini untuk melihat lagi sebenarnya masa peradaban Nabi Nuh tu tadi, untuk direlatekan dengan peradaban yang diceritakan tentera Nabi Idris. Bila dah ada tentera, tentu ada kerajaan. Dan kerajaan Nabi Idris ni, adakah kerajaan Nabi Idris sendiri ataupun kerajaan yang diturunkan oleh Nabi Syed daripada Nabi Adam kepada Nabi Syed yang diturunkan kepada Nabi Idris, ataupun sebenarnya ada Nabi Idris sendiri? Sebab dalam Old Testament ada menceritakan pula tentang Rohail, yang berumur Rohail yang yang dikatakan bahawa cucu terakhir Nabi Adam yang duduk di Sukhra, yang berada di tengah-tengah center of the earth, yang kerajaan dia adalah terdiri daripada gergasi-gergasi dunia. Okey, saya berharap sangat kepada siapa yang berminat dan juga ada ilmu tentang sejarah-sejarah Nabi ni, sebab ini baru 3 Nabi dalam satu sejarah. Sebab kita nak kaitkan dengan satu civilization yang pertama yang diceritakan sangat hebat, iaitu berlaku kemusnahan pada zaman Nabi Nuh. Tapi kita kena faham, sebelum Nabi Nuh dilahirkan ke dunia, dah ada 987 tahun punya kehidupan. Jadi tak mungkin 987 tahun punya kehidupan hanyalah bersikap simple hunter-gatherer yang masih duduk dalam kemah, yang masih duduk ataupun dalam panggil kemah yang dibuat daripada tanah liat, duduk di dalam gua-gua. Dan saya tak percaya. Dan saya sangat bersetuju dengan saudara Mr. Graham Hancock kita, bahawa tentu ada satu lost civilization yang pada hemat saya, pendapat persendirian yang memang ada fakta-fakta yang disembunyikan oleh ekologis semasa, yang mungkin ada kepentingan sendiri. Okey, saya berhenti kat sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa di masa hadapan. Mungkin lagi 2-3 bulan. Tengok pada apa yang saya jumpa selepas ni. Kalau mana ada banyak yang kita jumpa, insyaAllah kita boleh utamakan lagi. Saya harapkan di luar sana mungkin ada profesor-profesor ataupun sesiapa yang mempunyai information, boleh share dengan saya, boleh komen dekat ruangan komen dekat video saya ni tadi. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ni. Terima kasih untuk perhatian anda. Terima kasih untuk sekiranya ada komen selepas ni. Dan saya harap ada komen yang bernas yang saya boleh bawa untuk meneruskan uji kaji saya ni, dan juga penajaan-penajaan yang setimpal lah dengan apa yang kita kaji, insyaAllah. So terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.